Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab soalan pelan dan dongakkan. Soalan negeri 9. Okey. Siapa yang dah buat tu nanti dah semak je lah. So siapa yang belum buat tu okey, boleh follow cikgu. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Okey. Darjah 10.1 menunjukkan sebuah pepejar dengan tapaknya PQRS. So ini tapak dia PQRS yang bawah sekali tu. Okey, dia kata PQRS berbentuk segi empat sama. Segi empat sama. So bila segi empat sama, jaraknya samalah. Okey, jaraknya sama. Okey, kemudian dia kata di atas meja mengufuk permukaan ADESP okey, A ialah keratan rentas seragam. Bila keratan rentas bermaksud dia potonglah. Ini dia punya potongan tu tepi AP, okey, BQ, FR, ES adalah tegak dengan keadaan AP sama dengan BQ. AP sama dengan BQ. So kalau sini 4, belakang sana pun 4. Okey, ES sama dengan FR. ES sama dengan FR. Kalau sini 3, belakang ni 3. Okey. Tepi BA ni BA. Okey, adalah selari dengan CD dan FE. Selari CD dengan FE. So kalau ini 6, tengah ni 6, sini pun 6. Panjang ini 6. Okey, kemudian dia kata ABCD yang sending ni dia kata, dan CDEF adalah satah sondung. Titik D adalah 2 cm tegak di atas titik tengah PS. So ini PS, titik tengah tegak. So bila dia kata 2 cm titik tengah, so jarak ini dengan jarak ini sama. Okey. So kita lengkapkan rajah kita. So kalau ini 6, sini 6. Okey, 6 bawah ni 6. So kalau dia kata kat sini tinggi 2, ini 4. Okey. So ini segi 4 sama. Bila segi 4 sama tapaknya, kalau sisi sini 6, sini pun 6. Bila bahagi 2, sini 3, sini 3. Sama juga sana. Separuh 3, kalau tinggi ni 2, separuh ni 3. So bila kita dah lengkap, dah lengkap, so kita boleh lukis rajah. So dia kata lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. So bila lukis pelan penuh bermaksud awak kena lukis ikut ukuran sentimeter betul. Okey, sentimeter betul. So sebelum kita lukis di ruang jawapan, okey, kita akan lakarkan dululah. Kita akan lakarkan dulu. So kita akan lakarkan dulu. So tengok daripada atas, dia kata lukis skala penuh pelan. Apa itu pelan? So kita dah pernah belajar sebelum ni unjuran ortogon masa tingkatan 3. So dalam bab tu kita belajar ada 2 nama, pelan dan dongakkan. Pelan, benda yang kita tengok daripada atas. So daripada atas awak buang dia punya tiang dan dia turun bawah. So itulah pelan, ditengok daripada atas. Manakala dongakkan, kita boleh tengok daripada sisi, daripada depan sini ataupun sisi tepi dia sini. So kalau kita berdiri di depan, rajahnya ada di belakang sana. So seolah-olah kita gunakan lampu suluh, kita suluh dan apa yang bayang-bayang kita nampak. Sama dengan ini, kita diri kat sini,
kita suluh apa bayang-bayang terhasil. Okey, dan sama juga perlan, kita suluh daripada atas, yang terhasil itu dia. So perlan kita tengok daripada atas. Jadi kita draft dulu. Okey, dia akan jadi, okey, ini dia punya tapak. Okey, tapak dia kan, bawah dia kan. Okey, tapak dia sekarang ni awak buang dia punya tiang. Buang dia punya tiang, buang. So dia akan prap jatuh ke bawah. Bila dia jatuh ke bawah, dia akan hasilkan ni atas, ini bawah. Okey, ini atas. Raja yang atas ni, kalau cikgu lukis, ini A, B, C, F, E, D. Ini atas. Okey, atas. So yang ini bawah. Okey, ini bawah. Bawah dia P, Q, R, S. Ini bawah. Sekarang awak bayangkan bila buat perlan, tiang ni buang. Bila dia buang, dia akan jatuh prap ke bawah. So yang ini jatuh atas ini. So ini Q kan bawah dia, atasnya B. Yang atas tulis dulu. Okey, C. Okey, ini D. Yang atas tulis dulu. So F/R, atas tulis dulu A/P, atas tulis dulu E/S. Okey, atas E bawah S, atas E bawah S, atas A bawah P, atas A bawah P, atas A F bawah R, atas F bawah R, dan seterusnya lah. CD tu sebab bawah tak ada apa-apa. Kemudian, so ini kita punya last. Okey, then jarak dia, ini 3, ini 3, yang ini. Okey, 3 sama panjang. So ini 6, sini 6. So sini 3, sini 3. So tak perlu kira jarak ini berapa pun. Tak perlu kira, sebab dia bila dia jatuh sama panjang. Jadinya, so kita dah tahu jawapan. Okey, dah tahu lakaran kita. Then baru kita pindahkan. Okey, pindahkan dekat ruang jawapan lah. Dia akan sediakan ruang jawapan yang besar. Okey, so tadi kita, saya lipat kecil lah. Okey, ini lakaran kita. So kita nak pindahkan. Ingat pakai pensel yang tajam. Okey, so ambil pembaris. Okey, buat garisan 6 cm. Sebab ini 6. So 6. Okey, so cikgu guna pembaris ni. Make sure dia garis lurus lah. 6 sampai 6. Okey, 6. Okey, macam mana nak kita ni ngam-ngam 6 ni? Okey, macam mana nak tahu dia lurus? Okey, cikgu buat macam ni. Okey, ini biar lebih supaya ini nampak tegak ni. So cikgu teruskan dulu. Okey, ni letak kat sini. Okey, pergi ke 6. Okey, sama juga ini. Okey, nak make sure dia tegak. Okey, ni letak kat sini. Okay, kita nak make sure dia tegak 90 darjah. Guna protractor pun boleh, tapi cikgu nak mudah, cikgu guna garisan ni. Dia lalu kat sini. So bila dia lalu kat sini, okey, cikgu garis. Okey, nak 6 cm. Mana 6 cm? So 6 cm. Okey, sini pun kena tahulah dia tegak ke tak. Okey, ini tegak garisan ni. So nak tahu dia 90 darjah, guna protractor. Kalau tak nak guna protractor, buat macam cikgu ni. Garisan dia mesti sama. So dia lurus. Teruskan. Ini pun sama. Kan?
Okey. Teruskan. Okey, ukur 6 cm. Sebab kalau terlebih nanti markah awak kurang ni pun tak nak macam ni. Kadang nanti dah dapat markah penuh. Okey, ini 6. Okey. So, ini dapat tak 6? Okey. Ada satu lagi cara nak mudah. Okey, ada satu lagi cara nak mudah. Awak guna jangka lukis. Jangka lukis, kuil lukis. Dia 6. So 6 ni bagi 2 jadi 3. 3. Macam sengit garisan ni kan. Okey. 6. Okey, boleh lah. Okey, 6. Ni yang tak rapat Okey, 6. Okey, sekarang ni gambar ni, garisan ni kita nampak daripada atas. So dia garisan padu. Kalau garisan ni duduk bawah, baru buat garis putus. Okey. So dia adalah garisan padu. Okey, dah siap, awak kena labelkan dia. Okey, kena labelkan dia. Ini BQ. Okey, yang ini C, ini F, bawahnya ada R, ini E, bawahnya ada S, ini D, ini A. Okey. Kemudian sini 3, 3, 3, 3, sini 6. Okey. 3, 3, sini 6. Okey. So sekarang kita nak check kita punya markah. Okey, dia kata kat sini markahnya semua sekali 3. Bentuk kelihatan betul dengan segi 4 tepat. A, B, C, D dan D, C, F, E semua garisan penuh. Maksudnya ini adalah sebuah segi 4. Okey, dan ada label. Okey, ada label. So cikgu bagi skema dia kat sini Yang dia kata. Okey, ini panduan skema dia. Bentuk kelihatan betul dengan segi 4 tepat A, B, C, D dan D, C, F, E semua garisan penuh. Jadi markah dia 1. So awak dapat semua ni betul, garisannya segi 4 ni. So dapat 1 markah. Okey, markah kedua. AB sama dengan BF. AB sama dengan BF. BF. BC sama dengan BC sama dengan CF. Okey. Dia kena ambil pembaris. Okey, betul tak ukurannya? AB ni. Okey, macam ni contoh ni. Okey. Kalau awak tengok kat sini, cikgu tadi saja buat tak tepat. Okey, nampak tak dia lari sikit? Lari sikit ni tak apa. Tapi kalau jauh macam ni kan, tengah ini 6, ini 5.9 kan. Macam cikgu buat ni 5.9. Okey, dia nak 6. Dia bukan 5.9 yang cikgu buat. Yang cikgu buat ni 5.95. Tengah-tengah sikit lagi nak 6. So macam ini boleh. Tetapi kalau 5.9 maksudnya disenggat ke ini. Okey. Tu dah lari dah lari, tak dapatlah markah yang kedua. Bila tak dapat markah yang kedua, automatically tak dapat markah ketiga. So sekarang ni kita anggaplah jarak ni dengan jarak, dia kata jarak AB sama dengan BF. AB sama dengan BF. So kalau jarak ini sama, dapat 1 lagi markah. Kemudian dia kata ukuran betul sehingga 0.2 cm sehala dan sudut semua bucu segi 90 darjah. So dia akan guna protektor untuk tentukan dia 90 darjah ni. Jadi markah ketiga. Jadi pesanan saya bawa protektor. Okey, tujuan dia untuk buat sudut tepat tadi 90 darjah, dan pada masa yang sama bila dah siap awak boleh semak guna protektor. Okey, macam cikgu tadi guna pembaris dia agak lama kan.
Kalau guna protractor, dia cepat je dapat 90 darjah. Okey. So, untuk soalan ni markahnya 3. Okey, boleh Okey. Itu soalan A dia. Okey, kita tengok soalan B dia. Soalan B dia. Ini soalan A.